الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر ولا تعسر بأتمم الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Tamam dan selamanya dan selayaknya kita berdoa syukur kepada Allah. Yang keinginan kepada Allah hidayah serta taufik kepada pemilih. Yang kedua kepada ayat menggunakan kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau saya guna kitab Jawi lah, pasal 232 yang Jawi lah, tulisan lah. Ya, betul. Yang kata ahli syurga tu Kalau Rumi dia tahu kan 229 lah. Dan siapa yang benar Rumi 229. Banyak edisi Rumi lah, tulisan Melayu lah. Lahar Jawi 232. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin summa amin. Kata musannif kita Tuan Merah rahimahullahu ta'ala, ahli syurga yang tinggal di dalam syurga itu dalam keadaan baik, aman dan sentosa, menikmati nikmat-nikmat yang telah tersedia ada di dalam syurga itu. Ini kita masuk dalam keaturan yang kita dengan bab mughayyabat lah, ataupun kita panggil bab sam'iyat. Salah satu daripada 3 topik yang cukup popular lah, yang cukup masyhur dalam perbahasan aliran ulama mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 3 bab lah. Dulunya ulama dia akan susun dalam bab akidah. Yang pertama bab uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tambah lah bab sifat-sifat ketuhanan. Habis bab ketuhanan sambung pula bab risalah, nubuwah, kenabian dan kerasulan. Alhamdulillah ada risalah. Kemudian masuk pula topik yang ketiga yang berkaitan dengan bab sam'iyat ni. Kan? Bab sam'iyat tu kita dah sebut ni, tanda-tanda kiamat, munculnya dajjal, bahwa tu. Dan sekali maksud dia, tujuan dia ada di sana syurga dan ada di sana neraka. Jadi mudah-mudahan Allah takdir ni semua daripada calon ahli-ahli syurga. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Tapi kita kena prepare dengan amalan lah. Dan katakan angan kita nak dapat syurga, tapi amalan ke arah syurga tu kita tak buat. Ini salah satulah nak meyakinkan kita ni. Kemudian dunia ni sebagai tempat singgah, akhirat tu tempat abadi. Bila abadi dia ada 2 tempat ni saja lah. Sama ada syurga, alhamdulillah, ataupun neraka, wal'iyadzubillah. Ini dia nak bagi motivasi pada semangat ni supaya buat amal ibadah ni. Sebab di dunia ni, sebab habuan dia akan esok, ni masyurga ni. Sebab tu dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah sebagai orang Islam yang sempurna iman ni, kita meyakini bahawasanya penduduk syurga nanti tu dia akan duduk dalam syurga dalam keadaan baik, aman dan sentosa. Tak ada keluh kesah, susah hati ke apa, tak ada. Senak perut pun tak ada. Jangan tanya dah benda tu. Dunia tu kan, sikit senak perut, pening kepala. Syurga tak ada. Tempatnya Darussalam, selamat suruh. Sebab tu dunia ni kita kena perlulah dengan amal ibadah. Baik, mana dalil dia? Bagai dia beritahu juga sebelum ni, wajib kita meyakini tentang syurga tu duk ada, siap dah. Neraka syurga duk ada, siap dah. Duk tunggu orang nak masuk ya. Nak menyalahi kesalahan bagi puak Mu'tazilah ataupun puak liberal, dia mengatakan syurga neraka tu tak ada lagi. Nanti kita buka peribun sana baru Tuhan buat. Itu juga tu lari sikit lah. Ya, mengaku juga tapi tak percaya kata ada lagi. Tak, nanti pergi sana ya. Kita ada siap dah. Sebab sabit dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada dalam Quran yang kita dah baca, mungkin kita tak perasan ke. Jadi mudah-mudahan kita baca ayat ni, nanti kita baca Quran dan kita perasan tentang Allah Ta'ala nak suruh kita buat amal ibadah. Apa syurga untuk tunggu sana tu.
Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, firman ini dalam Al-Quran. Sebab ada juga firman Tuhan dikatakan dalam hadis Qudsi. Itu satu. Tapi berkait dengan firman Allah di sini merujuk kepada Al-Quran. Jadi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa 'uyun, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Hurin 'ain anak bidadari. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, la yadhuquna fiha al-mauta illa mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul 'azim. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun fartaqib innahum murtaqibun. Surah Al-Azim, surah Ad-Dukhan ayat 51 sampai 59. Tafsiran masuk ayat dia, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang bertakwa. Itu boleh penting tu. Salah satu modal dia, lesen dia, nak melayak kita syurga ataupun tidak, pastikan kita masuk dalam orang yang mencari ketakwaan. Sebab tu takwa kita maklumlah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal tak buat apa yang Tuhan larang. Contoh jalan kita tak fikah lah. Tak pernah halang-halang sahabat itu. Jaga hak tu. Bila kita buat cukup lengkap, layaklah kita benar orang yang bertakwa. Dia Allah Ta'ala cerita siap tentang orang yang bertakwa ni, buat apa Tuhan suruh, larang apa yang Allah Ta'ala cegah, yakni akan ditempatkan, akan dimasukkan di tempat tinggal yang aman sentosa. Yang Allah Ta'ala sebut maqamin amin. Amin itu makna sentosa. Iaitu yang dimasukkan tempat ni di dalam beberapa taman syurga dengan mata-mata air terpancar pada nyanyi syurga. Kita kan seronok tempat-tempat macam ni kan. Lama sebut apa, macam tempat macam ni, nak terjun ke apa kan, nanti hilang ada stres dia tu. Kalau hingat-bingat nak kereta motor ni sampai sakit dada. Tu pergi cari tempat-tempat macam ni. Di tepi laut ke, tempat mandi ke apa kan. Memang tak sedia macam tu lah. Tapi kena ingatlah secara zahir saja macam nak semacam kan. Hakikat dia Nabi kata mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Wala ala qalbin bashar atau qalmuqah. Kita pernah syurga ni nama saja naibah macam, tapi hakikat dia lain sungguh. Tak pernah dilihat dengan mata, dengar dengan telinga. Dan kalau katanya tintanlah hati pun bukan lagi. Kok bahasa kata lagu nu kot, lagu ni kot, jenis tak ada lagu ni lah syurga ni. Cuma nak semacam saja lah. Ibarat macam Ibn Abbas dalam tafsiran kata makan ahli syurga. Kalau contoh dia makan ahli syurga tu buah pisang. Sekali pepok masuk sedap. 2 kali pepok tu kuih sedap. Mana ada makanan dunia je tu. Pisang pergilah kalau jenis makan tom yang putih ke tu yang merah kan. Kuih makan, kuih tahuang, kuih makan, kuih tak ada buah, jadi hampas. Tu dunia akhirat tak. Kuih pepok sedap, kemudian kuih sedap lagi. Makan apa pun dia tak ada toilet, tandas apa tak ada. Dia keluar boleh peluh. Kan? Peluh tu pula lebih wangi daripada wangi yang kasturi lagi. Kita syurga tu. Kita kena tumpah dengan amalan kita lah. Bukan kita angan-angan saja lah. Amalan tu kena terus naik lah. Mereka memakai ahli syurga tu kata Allah pakaian. Kalau kita kata uniform lah. Ini pakaian ahli syurga. Kalau pakaian di neraka, cara di neraka lah. Dipakai daripada minyak tar yang panas, yang dilumuk tu. Lebih kurang kalau kita tahu buat jalan kan, apa minyak tar yang panas tu. Ibarat macam tu, melekat di kulit habis. Wa'iyadzubillah. Ini menyatakan pakaian ahli syurga. Masa mudah kita uniform lah. Kita pakaian dia. Jadi mereka kata Allah ahli syurga nanti akan memakai pakaian dari sutera yang halus dan sutera yang tebal yang bersulam. Dunia tak boleh no. Dunia boleh sebut sutera khususnya bagi orang lelaki ya, kan? Haram tak boleh. Sebab tak sesuai dengan tabiat dia. Dia halus, kita pilih kasar, tak boleh.
Orang perempuan tak apa, ada sutera kan. Macam mah apa pun tak boleh no. Orang lelaki Islam ni hanya boleh perak lah. Mah ke suasa tak boleh. Dia setengah dia tengah jemur lagi, duduk dah suasa tak apa. Kan, suasa tak apa, datang dia tu, datang kita tak boleh tu. Candian kan ada hukum apa pun. Duduk seketui tu mungkin tu kan ada apa pun. Harusnya yang salah datang kita tu sarung buah tu. Yang lelaki-lelaki tak boleh. Sebab suasa dibuat daripada, dia katakan timah putih dengan mah. Dia ada campuran mah. Tak boleh. Perempuan tak boleh lah, kita sebangsa. Biar akhirat esok, yang tak boleh pun boleh. Sebab di akhirat esok tak ada istilah bulan yang haram-haram, tak ada. Semua halal betul lah. Cuma dunia ni kena sabar juga lah. Kena pantang tak. Ini nak cerita li syurga esok ni, takkan lagi perempuan. Allah Ta'ala bagi pakai pakaian uniform dia, seragam dia daripada sutera, pakaian sutera yang halus dan sutera yang tebal, yang bersulam. Mereka duduk di tempat berhimpunan sentiasa berhadapan-hadapan di atas pelami masing-masing. Ingat Masya Allah punya pelami ni. Yang basah pun macam nak basah sekali. Ya. Kita Allah Ta'ala buat tu kena elok dah. Kita naik hal apa? Sebab tu ulama kata antara salah satu yang menghilangkan originalnya kita panggil ketulinan kitab-kitab Samawiyah, Taurat, Zabur, Injilnya dulu tu. Okey, benda ni dia gezek, dia tak cerita, dia potong padam habis buat syurga neraka ni. Lepas tu kalau dia buat jahat-jahat sungguh macam Yahudi tu. Fikir macam mana kalau buat ni mati habis dah. Padahal benda tu sabit no pergi sana lagi. Lepas tu yang menghilangkan ketulinan kitab-kitab Samawiyahnya dulu. Macam Taurat, Zabur, Injil kan. Ini buat padam ni, syurga neraka buat tak. Lepas tu kalau dia nak buat kerana Zionis umat Islam buat sungguh-sungguh. Sebab kalau mati tak boleh buat dah. Entah hidup buat sungguh-sungguh. Tu dia balur sungguh. Kan? Sebab dia tak percaya dah. Ulama dia buat jahat, dia buat selewengkan habis. Kan? Sama selah lah sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia buat wahdi, tukar pula. Disifatkan Nabi akhir zaman dia. Contoh dia, rambut dia ikan mayang segak, dia buat kata rambut kondin. Dia jahat tu. Okay, gambar tu kan, satu penyakit yang kita kena jaga tu. Tu intang uji tersah bagi jemaah tu. Nak hilang penyakit hasad dengki. Hasad dengki jadi macam tu. Padahal Nabi SAW ni manusia macam biasa ya. Tapi kelebihan tu bagi kisah Nabi tu. Tapi kisah hasad dengki. Sebab tak boleh kat dia. Kalau boleh kat dia tu apa? Tak boleh tu dia hangat hati tu. Tu panggil tu jatuh orang Yahudi tu. Kan? Hasad dengki sampai tak mau beriman. Sebab Nabi ni bukan Bani Israel. Nabi kulit merah, dia buat pergi ubah, dia kata Nabi ni kulit dia pucat. Pucat ni penyakit ni. Sampai macam tu juga tuan-tuan tu. Kita dulu Allah Ta'ala serahkan ulama-ulama dia buat. Tapi Quran Allah Ta'ala sering jaga. Kan, waktu tak boleh kacau. Kalau silap cetak Quran pun orang boleh tahu ni kata silap baring, silap titik tu. Tu tak Quran dia terjaga semua. Baik. Demikianlah keadaannya kata Allah. Jadi tak perlu kita kongsi kena duduk mana, kita paling penting usaha perbaiki amalan kita. Macam tu ya. Dan kami kata Allah jadikan kawan teman. Bukan untuk seorang ni malulah. Tapi kita jadikan teman dan syurga siapa? Mereka bidadari. Ni dah orang tanya tuan Syekh tu. Syekh dia bidadari, bidadara tak ada lah. Ada Ustaz? Bidadara Ustaz? Ada tuan-tuan ini tak tafsir. Saya Syekh bidadari. Bidadara tak ada kami orang perempuan. Perempuan pun naik satu marah pula. Dia bidadari, Syekh bidadari. Depa yang kami tak. Lepas tu Syekh Mutawali Syakwabi dia dah jawab. Dia kata orang perempuan nak jadi bidadari pun kalau jenis suami yang tuak tu, bahkan dia pula menjadi ketua bagi bidadari. Nak apa lagi? Lepas tu orang perempuan yang ada suami tu, satu kelebihan lah. Tak patuh betul lah. Sebab dia ni esok bila dia mati lah kata solehah, suami dia reda, dialah akan jadi ketua bidadari. Nak apa lagi? Mana ada lebih ada ketua lah. Tu kena faham elok lah. Kita pun kalau selalu orang tanya macam tu, kacau agak tak kan? Kena paspon lah. Kan? Bidadara. Kaduk mereka pun ada, bidadari ada kan? Perempuan. Jadi orang perempuan yang solehah tu bila mati dalam keadaan suami dia reda apa, dialah akan menjadi ketua bagi bidadari. Nak apa lagi? Hebat dah. Jaga amalan lah. Bidadari tu pula semua siap dah dalam syurga dah, duk tunggu kan. Bidadari tu Allah telah sifatkan nya putih melepak. Dia nampak habis. Kalau ibarat cawan tu kita bina ayam, balik tu nampak, balik ni nampak. Sudah, cerita macam mana? Kalau boleh bayang kemudian jadi haram pula lagi kan. Tapi bayangan dia tu lah. Nak tahu macam mana, kena pergi akhirat esok lah.
lagi luas cantik mata dia. Maknanya mata dia bercelak elok, bulat elok. Macam tu. Baik. Mereka meminta, mereka ni ahli syurga, meminta dalam syurga itu, kata Allah, tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka ingini. Kalau sampai dia hadis kata apa? Minta tu saja, lala tu ada. Bukan nanti capai ambilnya, ngah ya, masuk dalam mulut. Nak apa gitu tuan? Macam tu padahlah kalau kita beriman di dunia ni bagi letih sikit apa? Jangan dunia ni kita ambil rehat bagi letih pula. Besok tak rehat dah, kena katok sakai azab pula. Dunia ni bagi letih lah. Haji main jemaah, haji mengaji, tengah malam 3-4 pergi mangkit isyak, bagi letih sikit. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa macam kita berlunguk punya dosa ni. Semayang tu sampai bengkak ke kiri, kita maklum kan. Kita ni bengkak ke, tapi pasal apa? Oh my gout. Oh my, bukan gout tak, gout. Good gout. Kan? Macam tu. Padahal kalau ikut riwayat tu, Nabi semayang malam ni, kalau kita ikut munasabah bengkak kaki batil kan tak? Kalau riwayat Aisyah pun Nabi semayang ni habis banyak 8 rakaat. Kan? Tapi siapa bengkak lagi tuan-tuan? Siapa? Kita duduk murah yang waktu tu. Bukan biarin saja tak? Baca surah sikit banyak. Kalau riwayat Hudzaifah bin Al-Yamani, satu semayang dia pernah ikut qiyamul Nabi, satu rakaat sampai Nabi baca 3 surah. Surah apa? Qul falaq, qul binas, qul Allah. Tu kita. Kita level tu tu. Kita tu lah. Baca kuliah pun betak dah kalau bulan tarawih kan. Nabi baca apa? Baqarah apa? Al-Imran. Sebab Al-Imran apa? An-Nisa. 3 tu. Sampai Hudzaifah kata aku tak ikut dah. Kalau kita kata tabat lahum tak ikut. Dia nya bengkak benda tu. Sampai Aisyah kata sudahlah Rasulullah, Allah Taala dah janji dah. Ampun dosa pun ampun tak siap. Pasal apa tu sampai teruk-teruk bengkak kaki sehingga dia kata berdarah. Diri lama tu ni. Lalu Nabi kata afala akunu abdan syakura. Awak Aisyah tak boleh aku tunjuk pada Allah aku ni hamba yang bersyukur. Itulah mata tak ada tu. Makhluk Allah kita beting dia boleh tanding dia tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur pun lambat macam tu kita baru ni lah. Orang habis makan alhamdulillah, kita tunggu belahak tu. Tu pun kalau belahak tak ada belahak alhamdulillah tak ada. Juga tentang waktu kita muhasabah kita baliklah. Dan satu riwayat diceritakan Nabi duduk satu selimut dah dengan Aisyah. Kulit bertemu kulit dah tuan ni. Ibarat kata macam mau menikah bulan pertama lah. Lalu Rasulullah kata, wahai Aisyah, hanya izin sahaja kat aku. Izin bagi kalau suami isteri ni tak boleh izin dah, terus lah. Bukan izin yang macam tu. Rasulullah kata bahawa izin sahaja aku nak beribadah kepada Allah. Kalau kita tuan-tuan, hingga rumah penampan tak boleh dah. Dapat ibadat buka lah. Nabi dah minta izin tu tuan-tuan. Keluar dari selimut beribadah kepada Allah. Kita boleh terang tu. Kita semak bolehlah kita tu. Bukan kita nak tengok kau ni tak kan. Kita ni ni. Kekurangan banyak sungguh. Kalau ikut Nabi ni pakai rehat sudah tidak lena. Siapa syurga lah. Kita hanya kena teruk-teruk ni. Tapi kita hanya tempat gahala tu. Itu kita. Dia minta lah. Kita fikir baliklah. Allah subhanahu wa ta'ala tu nak dapat nikmat yang macam ni pun dia kena susah dululah baru padan. Baik, mereka juga kata Allah yang buat, Allah yang tahu lah. Jangan jadi muskil pula. Betul ke? Ataupun yang syak orang yang terpilih lah. Betul yang Quran dan tafsiran Ibn Katsir afillahi syakun. Siapa yang syak janjian Allah, tak ada syak jadi murtad. Orang yang terpilih lah. Baik, mereka kata Allah di syurga tidak merasai kematian di dalam syurga itu selain daripada matinya mereka rasai di dunia dahulu. Mati kali pertama tu lah. Tiup sangka kalau yang pertama tu kan, hidup pula, hidup tak mati-mati dah. Lepas tu dikatakan dalam riwayat, ada dikatakan Nabi waktu tiup sangka kalau tak mati. Itulah Nabi Allah Idris yang dah hidup dalam syurga tu. Nabi Idris tak mati. Sebab dia pernah mati dah sekali. Mereka kata malaikat yang bertangi nak syurga neraka. Malaikat kata kena mati dulu. Nabi cerdik. Minta izin pada Allah, izin. Mati-mati hidup boleh. Tak mati dah dia. Dalam syurga. Kononnya Nabi Idris tertinggal kasut. Dia cakap malaikat tinggal kasut dalam syurga nak masuk ambil. Benar sedap masuk-masuk tak mau keluar dah. Lain tu syurga. Kan? Sebab tu dari riwayat kata 4 Nabi yang masih hidup di langit dan di dunia. Langit 2 orang. Nabi Allah Idris dengan Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Di dunia Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam. Baik.
Dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka. Confirm dah. Dia tidak syurga, neraka. Tak neraka, syurga. Kecuali ada satu pendapat. Dia kata ada lagi daripada umat Islam yang buat dosa tapi tak ada nak taubat, dia duduk tengah-tengah. Jangan. Kalau kita jumpa pendapat dalam bab akidah, bukan pendapat yang suruh kita nak ikut dah. Pendapat tu hanya sebagai maklumat tambahan kita nak tahu kan. Ini masalah fiqah kan. Fiqah kita menjadi ada khilaf ni tak apa ikut. Tapi akidah jangan ada. Sebab yang pegang kata satu tempat daripada syurga neraka adalah pendapat Mu'tazilah. Sebab dia terkeliru dengan surah dalam Al-Quran, dia punya surah apa? Surah Al-A'raf. Kan? A'raf. Memang faham ahli sunnah pun A'raf mengatakan tembok. Tembok yang menjadi border sempadan antara syurga neraka. Tapi Nabi kata orang yang didudukkan atas tembok tu hanya sementara ya. Bagi mereka yang akhirat esok bila ditimbang amalan 50-50, 50-50. Yang jahat pun 50, yang baik 50. Jadi nak lepas macam mana? Kalau beratnya kebaikan tak apalah pahala kan. Kalau berat neraka, beratnya salah neraka ni tak 50-50. Nabi kata mereka akan dipakingkan atas tembok Al-A'raf tu. Pakat tengok habis, siapa neraka syurga, dah habis semua bakat masuk, barulah kata Nabi dengan rahmat Allah, orang yang berat baik dengan jahat ni pun syurga juga. Situ. Juga tu dah lari sikit je. Kan kalau Mu'tazilah tak, dia tak ada satu lagi tempat dia berada syurga neraka. Duduk situ kena azab tak keluar bila-bila dah. Juga. Sebab jenis pelik-pelik tu orang suka sangat. Kalau benarnya betul pun boleh tahu habaq itu payah ingat, tapi habaq pelik tu dia ingat sangat tu. Dia lah, saya jadi silap pula. Ustaz kata ada satu lagi tu tengah-tengah dia dah. Ustaz juga, paling dia tak boleh. Tengok tuan-tuan. Lepas tu ada segala pun dia besar dah. Saya bertanggungjawab atas apa yang saya hurai, saya habaq. Dan saya tak tanggungjawab atasnya tuan-tuan duk pandai pergi tambah hurai pula. Kena habaq tak tu. Saya kalau orang ni dia tak tahu, orang ni tahu ustaz lah. Kalau nak habaq kata orang negara Google baca kotiau tu pun nak percaya kan. Nak habaq ustaz lah. Fitnah semua. Ini faham dia lah. Di sunnah tak ada tengah-tengah. Kalau ada tengah pun sementara ya. Habis semua masuk syurga neraka, mereka juga masuk syurga dengan rahmat Allah. Baik. Baik, mereka diberikan semuanya itu kata Allah sebagai limpah kurnia. Kena ingat nak. Sebab tu bagi ahli sunnah wal jamaah, hakikatnya kita masuk syurga Allah bukan dengan amalan tapi dengan rahmat Allah, dengan limpah kurnia Allah. Kalau Tuhan buat kita neraka sekalipun, maka itu dengan keadilan Allah. Kita tak boleh komen Tuhan. Awak Tuhan aku ni ya. Buat komen Tuhan macam komen kawan kita lah, tak boleh. Baik. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itulah kemenangan kejayaan yang besar, ini yang sebenar. Dunia ni tak berjaya lagi entah ni. Gol 2-0 menang saya. Tak tentu lagi. Dah, kamu nak hidup dunia ni nak tahu betul dia punya keputusan akhirat esok. Kalau tuan kata hang syurga menang betul. Kalau nak belagak sombong baik pun tak apa dah. Siapa bukan ada saudara sana. Syurga tu siapa? Dunia ni jangan debat sombong ikut dan. Rajin main ngaji, rajin main jemaah, nyalin kita duk kali duk hina apa. Jangan kita pun tak tahu. Silat-silat Tuhan kali dia lebih baik daripada kita tak tahu kan. Jadi kita boleh main ibadah apa syukurlah. Tahadus bin nikmah alhamdulillah. Jangan kita sombong melagak pula tengok kami ni semua syurga. Apa semua neraka. Syurga neraka atau apa Allah kau kita. Habis maka sesungguhnya kata Allah, tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu sendiri, maklumlah dengan bahasa Arab. Bahkan segala ulama kata bukan dekat Al-Quran tak. Bahkan kitab-kitab yang lain pun, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, semuanya hakikatnya diturunkan dalam bahasa Arab. Cuma kemudian Nabi-Nabi saja yang translate, yang terjemahkan bahasa Arab tadi itu dalam bahasa kaum mereka yang fahami. Itu ya. Hakikat semua bahasa Arab. Lepas tu hakikat kitab lain pun semua Bismillah ada. Tapi diterjemah dalam bahasa kaum Mesir lah. Kaum Bani Israel ke apa ke. Hakikat semua bahasa Arab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf. Apa ni insaf? Yakni untuk beriman dan mematuhinya Al-Quran. Kiranya mereka tidak berbuat demikian. Mana wahyunya Tuhan turun, mereka tak mau beriman, tak mau mengaku, tak mau ikut, maka tunggulah kata Nabi sallallahu kata Allah Taala, yakni wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kesudahan akibat mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu.
Di sini dia kata bahawa orang yang menjadi penghuni syurga. Ini tanda gila ni. Mana orang di sini calon-calon lah. Siapa yang melayakkan diri dia menjadi ahli syurga. Dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT telah menyatakan, telah menerangkan orang-orang yang menjadi, kita tahu calon-calon lah, bakal-bakal yang menjadi ahli, yakni penghuni syurga itu ialah orang-orang yang beriman. Itu mesti dah. Sebab iman ni seolah menjadi lesen, pasport yang cukup besar di akhirat esok, nak lulus tak lulus ke syurga Allah. Sebab lawan daripada iman dipanggil kufur. Iman paling penting. Iman mana? Iman yang mengorbankan jiwa. Dia sanggup korban jiwa dia, diri dia. Macam kita ni malam ni, kalau nak pergi tempat lain kan tak boleh kan. Kalau sihat dah boleh apa, tapi dah biasa main jemaah, main kuliah apa, nanti salah. Tapi tak pergi pun, tak pergi tengoklah lepas isyak nak tahu mana pun. Lain ni sabar Azad, insya lebih sikit kan, tu yang kita dan kalau ikut cara logik tu, tak padan kita ni masuk syurga Tuhan. Sebab syurga Tuhan bukan ada limit. Tak, kalau Allah Ta'ala kata limit 24 jam, lepas tu cara lain pula tak, masuk terus. Tu kita dah masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Jadi pertama sekali calon ahli syurga, dia sanggup mengorbankanlah jiwa dia. Melayu kata apa? Jiwa dan raga dia. Raga-raga semua kali. Kan. Dan harta benda, tu sama telah lah. Di kupang yang dia ada tu. Mereka pada jalan di sini dengan mana agama, pada jalan Allah, yakni pada agama Allah. Dia import sedekah, jariah, wakaf dan sebagainya. Dan juga mereka yang benar-benar, yang bersungguh-sungguh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mulia, serta bersifat dengan berbagai sifat kemuliaan, keutamaan dan keluhuran. Yang kita kita tasawuf. Dalil dia duk mana? Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'un الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. Surah At-Taubah. Kalau yang resam Usmani lah. Kalau yang Imla'i, yang cara lama tu, Quran Majid, orang panggil Majid yang cara lama tu, ada tanda dengan surah Al-Bara'ah. Yang keliru tuan. Ni kalau kita buat teka-teki Islamik, kita nak cucu kita elok ni. Surah apa lah Quran, dia ada dua nama. Macam salah satu surah lah. Ada surah Resam, dia tulis surah Qital. Ada surah tulis surah Muhammad. Macam sini surah Taubah dalam Resam Osmani. Dalam Quran Majid yang lama pengikut orang tua tu kan. Dia panggil semua syiap yang kecil apa dia tajik tulis. Hanya tu dia panggil surah Al-Bara'ah. Inilah termasuk surah yang diharamkan bismillah. Jangan pelik pula. Ini buku kalau Quran jumpa dalam surah ni tuan-tuan tak ada bismillah. Tak ni pergi kedai cetak pula. Ni apa bismillah tak cetak ah. Sebab kepala tahu lah. Ni kan. Kan? Teks kan surah tu kan, tak ada kan? Ni antara ni boleh buat teka-teki. Surah apa? Kalau silap abdan bismillah boleh jadi haram. Tu pendapatnya agak minta maaf lah. Kalau nyangnya dia tak makruh. Tapi kalau ikut para sahabat, para salah tak baca. Orang panggil surah ni dengan bismillah. Cuma berkhilaf hanya sikit di segi a'udzubillah, tulislah. Sebab dikatakan dalam hadis riwayat Sayyidina Ali, surah ni turun waktu perang. Waktu perang mana dah nak bismillah tu kan. Nak perang kata bismillah, anda tembak kita dulu tak ada bismillah. Ni satu surah ni. Dia panggil surah Taubah ataupun surah Al-Bara'ah. Bara'atun minallah tu, di pangkal ayat tu nama surah Bara'ah. Baik, ayat 111 sampai 112. Tafsiran dia, huraian dia ayat ni, sungguhnya Allah Ta'ala telah membeli. Kalau di sebuah kita duduk mereka tak boleh, dia ada jual beli kan.
Ini yang panggil termasuk dengan makna jual beli pada lughah dengan makna menukar. Itulah tafsir ulama lah. Kita membeli di sini yakni Allah Taala telah menukar. Gitu. Ini dah faham pula beli dengan duit apa pula ni. Bukan macam tu. Nah, beli buah malat tak apalah kan, dah jual beli sama musman mak puak lain tu. Ni tak membeli di sini adalah makna dengan mana bahasa. Mana lughah dia menukar. Jadi Allah Taala kata, Allah Taala telah membeli, telah menukarkan dari orang-orang yang beriman, bukan takat iman saja, akan jiwa, akan diri mereka. Teman kita mungkin tak nampak kan, suruh main semayang ya, suruh jemaah mengaji ya, tu pun tak ada akhiram, tak larat, tak payah. Benar-benar makan-makan ke, travel sana, travel sini tak ada orang tak nama, kita pun nama lah, contoh. Kalau Pak Jemaah nanti sahaja lah. Kita macam tu, lebihkan untuk tolak main pula dengan janjian syurga yang tak nak jamin esok tu. Teman dulu sungguh, sampai diriwayat dalam satu peperangan jihad tu, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, sampai pak selalu keluar, sampai anak jadi jealousy, anak jadi jealous. Dia tahu mana, cik pak ya duk pergi perang jihad bagi saya pula. Lah ni kita undi. Undi tuan-tuan tu. Kita undi 500 sekali kan. Undi dulu dah. Setiap kali perang undi, tak payah dapat kat pak kak. Memang ditakdir pak tu mati syahid fi sabilillah. Undi pak kan anak jealous lah. Mana cik pak yang pergi tak apalah jaga lama, aku tua kalau padan mati pun mati segera pergi. Allah Akbar, tuan-tuan. Kita kelah ni jana. Alhamdulillah. Kita jaga Muhammad kesian ni, Muhammad pun tak sihat. Pandai kan, dia minta tolak-tolak. Ikut kita yang tak lama ni, pergi cepat sikit tu kan. Orang tak teruk benar dah. Dulu dah tuan-tuan, pekat berbut nampak kebajikan. Kalau tak boleh buat, sedih hati lah. Puasa kecewa sangat, itu orang dulu. Dan juga bukan sekat tu kata Allah, orang yang menjadi calon ahli syurga ini, mereka juga dah harta benda mereka dengan balasan, infak, jariah dan sebagainya. Bahawa mereka kata Allah akan beroleh syurga lah. Sebabkan mereka berjuang pada jalan, pada agama Allah. Dulu pergi nak mati tuan-tuan, bukan pergi seronok. Bukan nak pergi daki, nak pergi nak mati. Kita bilang mati nak kerana Allah fi sabilillah tu, mati syahid lah. Maka di antara mereka kata Allah, ada yang membunuh, mana itu perang ni. Ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janjinya benar yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Semua macam ya. Tapi golongan tu depa tahrif, depa tahzif, depa ubah, depa selewin, depa ubah habis. Tu tak ada kebenaran lah, kita tak tu. Kecuali ada sebuah sikit lah. Serta Al-Quran. Al-Quran tak payah depa ubah. Dan siapakah kata Allah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Ini bukan suruh tak jawab, Tuhan lah bukan nak. Dalam kaedah ilmu tafsir dia panggil istifham takriri, hamdun alal mukhatab. Nasuh kita mengaku, awak tak ada lagi ke ghalil lebih Allah yang menyempurnakan janji? Tak ada dah, Tuhan saja. Oleh itu kata Allah, bila kita meyakini Allah apa dia janji dia akan buat, bergembiralah dengan jualan, yakni dengan pertukaran. Tukarlah, ibarat kita tukar amal ibadah kebajikan kita tu dengan syurga Allah. Itu kata tukaran di sini. Dengan jualan, dengan pertukaran yang kamu hai orang beriman jalankan jual belinya itu. Dan ketahuilah bahawa jual beli, yakni pertukaran yang seperti ini kata Allah, ialah kebenaran yang besar, yang sebenar. Maka itu ialah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang mengembara. Tak boleh. Ni kata dalil kalau Nabi cara umum, cara travel pun ada juga. Ni travel lah ni dalil ni. Tapi bukan saya nak pergi tuan, saya tak buat. Mana? Depa ajak pergi haji umrah, saya jaga di saya umrah. Kita pun tak larat dia orang. Kan? Depa nak sponsor tak ada dolar, ada orang ramai ni. Ni dalil dah ni tak salah. Kan kita nak pergi mana? As-saihuna. Kan kita nak pergi mana? Mengembara, travel tak ada masalah apa. Tapi tujuan tu apa? Kalau sini yakni untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam lah. Lepas tu kalau kita pergi musafir mana, tabaklah bukan bisa saja dah. Dah nak tengok ciptaan Allah Ta'ala. Dah yang uniknya, luar biasa ni. Supaya yakin lagi kita ni. Kan? Kita Allah Ta'ala buat satu benda, bukan saja-saja dah. Ada hikmah dia. Ada rahsia dia. Yang rokok, yang sujud,
Ini sebagai simbol daripada semayang. Jangan duk rajin travel saja, duk rajin import saja, tapi semayang tu tak jadi. Nah, awwalu ma yuhasabu 'abdu yaumil qiyamah as-salah. Kata Nabi, yang ibadah pertama sekali Tuhan nak cek, Tuhan nak kira semayang, baru nak kira amalan lain. Kita duk rajin amalan lain, semayang tu menyegan, tak lebih. Betul Allah Ta'ala sebut benda yang penting dalam semayang apa dia? Rukuk sujud, tunjuk pada semayang lah. Itlaqil juz wa iradatil kull. Itulah ibadah semayang. Dan juga mereka yang menyuruh membuat kebaikan, kempen orang, pakat main ngaji, pakat main jemaah, buat benda baik. Masa yang sama dan melarang dan mencegah daripada kejahatan. Jangan kempen orang buat baik saja. Buat jahat kita tak larang, tak tutup aurat ke apa-apa, tak boleh. Jangan. Baik pun suruh, benda yang mungkar pun larang juga. Serta yang menjaga batas-batas hukum Allah. Di sini pengarang dia tafsir hudud dengan mana hukum Allah. Asal hudud ni merujuk kepada sempadan yang Allah Ta'ala tetap dah. Kalau kata benda tu haram, contoh dia, jangan duk lajak lagi benda haram tadi tu. Kalau kata gagah-gagah makruh, gagah lagi, benda tak ada dosa. Tapi kalau kata haram, stop tak ada tu. Dan gembirakanlah kata Allah orang-orang yang beriman, yang bersifat demikian itulah. Mengubahkan jiwa dia atau benda dia semua tu. Habis, kembali balik kata musannaf kita, penghuni syurga itu, ahli syurga nanti, setiap kali dikurniakan rezeki yang berupa buah-buahan. Contohlah, kalau jenis buah-buahan, mereka sentiasa berkata, inilah buah-buahan ini yang telah diberikan kepada kami dahulu. Apa maksud tanda situ? Dahulu, yang ini di dunia dulu. Lepas tu kata Ibn Abbas, walaupun terkadang buah tu buah pisang ke, buah anggur, apa saja jenis buah, walaupun di dunia dulu kita dah makan dah, tapi padahal yang diberikan kepada mereka itu hanya sama saja pada rupanya, pada bentuknya saja. Ini merujuk pada tafsir Ibn Abbas. Walaupun buah pisang tu ya lah, buah pisang dunia lah, rupa kat luar tu, tetapi pada hakikatnya, realitinya adalah berlainan. Yang ni berlainan di segi rasa dia tak sama. Sekali pepok sedap dah, dua kali pepok kuih sedap, tiga kali pepok kuih sedap lagi. Benda jannah dunia tak lebih. Betul Allah tak lebih sedap, bayangkanlah. Ni sedap, akhirat esok lama lagi. Dunia sedap ya. Tidak sama. Penghuni syurga itu disediakan isteri-isteri. Isteri tadilah menunjuk kepada bidadari ataupun isinya solehah menjadi ketua pada bidadari dalam keadaan bersih, tak ada dah. Kuala darah ni kan macam dunia ni. Tak ada dah, belum semua bersih dah. Cuci dah. Dan mereka itu ahli syurga tinggal tetap selama-lamanya dalam syurga. Tak kena dah. Walaupun ada pendapat yang gharib, yang menyalahi jumhur, dia tahu syurga neraka pun tak kekal lama juga, dia dah expired juga. Lepas tu dia hilang habis. Gimana? Itu menyalahi bagi ahli sunnah tak kekal lama. Dalil dia merujuk kepada firman Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Dia sebelah kalau ada lam alif tu waqaf kan sambung bahasa tu. Lam alif tu apa bagi waqaf lazim. Nak berhenti. Dia ada lam alif dengan mim kan. Siapa ada macam Musa Osmani. Sini lam alif dia waqaf apa sebelah. Masa waqaf lazim. Dia ada mim. Apa beza tu? Bila ada baca ada tu Ustaz, lam alif tu berhenti kan atau sambung? Sambung. Dia ada tanda lam alif dengan mim lah. Kan? Mim mana? Waqaf wajib tu. Kalau alif kalau segi bahasa Arab lazim pun wajib juga. Dia Ustaz, macam mana? Lam alif tak boleh tu. Mim tu waqaf lazim. Kalau alif tu dia panggil nahyu lah, tegah larang. Tapi kalau berhenti salah Ustaz, tak salah. Kena ambil balik belakang tu. Kita tanya ahli dia lah. Kan, jelas elok. Alhamdulillah tu. Dia sampai baca tadi tak berhenti tu. Tak sempurna kan. Tak boleh ambil belakang dah tu.
Disambung depan wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 25. Surah ni terus baca ni. Tafsirah huraiannya, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semuanya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya syurga beberapa sungai. Kita kan suka benda macam tu. Tu kat atas ni, bawah tu mengalir sungai tu. Kan? Jadi kita nak MG pun tak boleh, tak tepat kan. Di akhirat esok semua bayang-bayang keluar macam tu ya. Tapi hakikat dia kena pergi sana lah, macam mana pun. Setiap kali mereka diberikan satu pemberian, mana pemberian ini nikmat dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah buah-buahan ni yang telah diberikan kepada kami dahulu. Mana dahulu ni? Di dunia dulu. Dunia kami makan dah buah ni. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, kata Allah. Pula kalau kata rupa pisang-pisang tu lah, rupa saja. Yang ni tetapi berlainan. Yang ni berlainan dari segi rasa, hakikat dia, rasa tu dan lain. Yang disediakan untuk mereka juga dalam syurga itu pasangan-pasangan isteri-isteri. Atas dua lah, kata lama, sama ada anak bidadari ataupun isteri yang soleh dengan suami dia, matilah. Sampai mati hidup balik esok, dia akan jadi ketua bidadari. Sentiasa bersih, suci. Sedang mereka pula kekal. Itu mahalus syahid dia. Kekal ni tak huih dah, tak expired dah, tak binasa dah. Di dalamnya syurga selama-lamanya. Walidun. Lebih tak? Ni. Buka ayat tu memang kenyang dia. Okay, no? InsyaAllah no? Diminta kita sama pula insyaAllah muka kita tentang nikmat-nikmat syurga. Alhamdulillah wassallallahu alaihi alhamdulillah. Sebetulnya tuan kita ada dah link untuk apa majlis di Pondok Sayang Rembu Minyak Kenyal ni. Kita akan buat nanti apa majlis tilawah Quran 3 juzuk tu. Jadi dah setengah dia kisah dengan borang kisah kan, kisah Maibilah ni. Boleh saya beritahu. Jadi